Selamat Hari Guru 2020 kepada semua guru di seluruh Malaysia, termasuk guru-guru yang pernah mengajar saya di Sekolah Kebangsaan Bidong Kedah, Sekolah Menengah Bidong, kita kenal SMB ketika itu, Sekolah Menengah Bidong, Sekolah Menengah Gurun. Saya belajar tingkatan 6 di situ, saya hinggalah ke universiti. Banyak guru telah pun memberikan sumbangan dalam kehidupan saya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih. Terima kasih cikgu. Tanpa cikgu, siapalah. Tak ada jawatan dalam dunia ini boleh muncul, tak ada peguam, tak ada doktor, tak ada jurutera, tak ada penulis, tak ada pengarang, tak ada pembikin filem, tidak ada sesiapa pun yang boleh lahir dalam dunia ini tanpa dia bertemu manusia yang bergelar, insan yang bergelar guru. Jadi guru ni memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan. Kita ada ibu, bapa, guru. Okey, guru ni sangat-sangat penting kerana sekolah itu sendiri merupakan rumah kedua, keluarga kedua dalam kehidupan seseorang insan sejak dia darjah 1. Okey, guru ni sendiri, perkataan guru ni sendiri, saya tahu lah sikit-sikit bahasa Sanskrit. Okey, guru ni dalam bahasa Sanskrit ialah gu, maknanya ialah kegelapan. Ru maknanya orang yang menanggalkan kegelapan itu. Remover of darkness. Okey, yang menanggalkan. Satu kuasa yang boleh menanggalkan kegelapan dalam kehidupan kita. Kegelapan yang saya maksudkan ini boleh jadi kejahilan. Kejahilan kerana tidak ada ilmu. Okey, ignorance. Apabila kita ada ignorance, kita tak nampak ilmu. Kalau ada ilmu, dia tiba-tiba dia jadi cerah. Dia jadi cerah. Jadi untuk membawa kita daripada kegelapan kepada suasana yang cerah, suasana yang penuh ilmu, guru memainkan peranan. Jadi jangan lupa, guru ni manusia insan yang mampu menanggalkan segala bentuk kejahilan dari kehidupan kita. Jadi kita ada dua situasi. Situasi belum memahami, mengetahui sesuatu dengan situasi kita dah faham. Kita dah faham. Apabila faham, pelajar biasanya guna bunyi saya faham. That it comes from a teacher. Great teachers have done that job in a very fantastic way. Thanks to all of them. So many of my friends also teachers. So selamat Hari Guru kepada semua kawan-kawan saya, kepada guru-guru saya, kepada kamu semua yang bakal, yang bercita-cita nak jadi guru. Okay? Guru satu profession yang bagus. Kita selalu memberikan yang terbaik dalam membina generasi baharu. Ini bukan tugas mudah. Okey, kita kaji apakah yang ingin dikupas dalam satu topik seperti ini. Okey, topik ni memanglah tak akan keluar untuk peperiksaan 2020. Soalan 2020 sudah pun siap. Okey, peperiksaan akan diadakan pada 2021 dalam suku pertama. Januari, Februari or March. Most probably March lah. Your exam Februari, start Februari, habis March. So, bagi pelajar-pelajar, kalau saya bincang ni bukan kerana topik ni akan keluar dalam peperiksaan. Kerana topik ni relevan untuk hari ini, untuk tahun ini, maka saya bincang ni kerana ini satu topik yang susah. Topik macam ni sukar untuk dijawab. Sebab dia tak ada kata kunci, dia tak ada perkataan seperti sebab, kesan, langkah, kepentingan, tak ada. Jadi topik macam ni, katakan kamu masuk pertandingan tulis esei, pertandingan pidato, syarahan. Okey, macam mana nak cari idea untuk topik ini? Kita boleh apply teknik Sugus, teknik Pepsi. Okey, apa maksud Pepsi? Pepsi P for politik. Hari itu kita dah buat untuk topik COVID-19. Kamu dah tonton video tu kan? Very important video. Saya bincangkan COVID-19, ciri-ciri. Okey, politik, ekonomi, P for ekonomi, pendidikan, satu aspek yang secara langsung berkaitan dengan guru, sosial, dan satu lagi ialah sektor industri. Okey, kita guna Pepsi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, industri, cuba apply dalam guru. Okey, sebelum tu, apa yang ada, apa makna yang ada dalam tema Hari Guru 2020 ni? Berguru, dia berbaju merah. Maknanya ada lah. Okey, berguru. Kita ada guru, kita pilih guru, kita belajar dengan guru. Demi apa? Apa yang kita cari daripada guru? Ilmu.
Kerana ilmu ini boleh menanggalkan kegelapan, semua bentuk kegelapan. Okey? Apabila tak ada kegelapan, kita boleh nampak semua. Kita boleh buat keputusan yang betul. Orang tak akan tipu kita sebab kita ada knowledge. Okey, dan bina generasi baharu. Tahu ini ejaan yang betul untuk perkataan yang membawa maksud new. This makes new. Baru pun new juga. Tapi baru B-A-R-U ada maksud lain macam dia baru sampai. Dia baru sampai dengan kereta baharunya. Baru ni new. Okay, we need a new generation in this country. Okay, so berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Karangan ini tak dapat lari daripada peranan seorang guru. Tema Hari Guru keluar macam mana pun, dia tidak dapat lari daripada peranan nombor satu dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru, termasuk ciri-ciri yang sepatutnya ada pada golongan guru ataupun golongan pendidik, pengajar, orang pembekal ilmu. Ingat, tengok saya guna beberapa perkataan. Guru, pendidik, pengajar, pembekal ilmu, penyalur ilmu. 5 kata yang kamu boleh selang-selikan dalam karangan tentang guru. Okey, jadi macam mana kita nak apply Pepsi untuk karangan ini? Okey, mudah saja. Nombor 1, pilih bidang yang paling berkaitan dengan guru. 1, bidang ialah pendidikan. Jadi, guru berusaha melahirkan insan yang macam mana? Insan yang berilmu. Okey, guru berusaha melahirkan insan yang berilmu. Ilmu ni kita dapat daripada apa yang kita kenali sebagai akademik. Kita pergi sekolah untuk ilmu. Macam mana? Dalam bentuk akademik. Akademik ni satu cara pengajaran yang berstruktur, yang ada subjek, yang ada penilaian, pentaksiran, segala peperiksaan dan sebagainya, supaya memastikan yang pelajar ni dah faham. Sekarang Malaysia kita sudah bergerak ke arah pentaksiran yang menggunakan band 1 sampai band 6 sekarang. Semua subjek kita nak buat macam tu. Jadi kamu akan nampak satu hari nanti kita tidak ada lagi A, B, C. Kita akan ada pentaksiran yang berbeza. Okey? Jadi satu tugas guru ialah melahirkan insan yang berilmu, kerana apabila dia ada ilmu, dia jadi manusia yang berguna kepada diri, masyarakat, keluarga, negara. Dia ada knowledge, you can do something. Without knowledge, see, you must be someone who can say yes or no. Boleh tak boleh? Macam mana nak buat sesuatu? You kena tahu, you kena ada knowledge. Okey, jadi itu insan yang berilmu. Satu tugas guru yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Okey, nombor 2 ialah selepas dia sekolah, dia akan pelajar ini, golongan pelajar ini akan bertembung dengan masyarakat, dan masyarakat memerlukan insan yang macam mana? Masyarakat memerlukan insan yang bertanggungjawab, insan yang mulia. Okey, yang ini kita cuba capai, ataupun insan yang seimbang. Insan yang seimbang. Yang ini kita cuba capai melalui aktiviti co-curriculum. Co-curriculum dirancang di sekolah-sekolah dengan pelbagai aktiviti persatuan badan beruniform, permainan, sukan, bagi membentuk pelajar yang ada keseimbangan. Keseimbangan dari segi apa? Dari segi sasiah. Jangan lupa perkataan sasiah. Pembentukan sasiah. Jadi tugas seorang guru. Tengok. Tugas seorang guru direct, 1 kena bagi ilmu, nombor 2 ialah memastikan pembentukan sasiah para pelajar, sasiah yang tinggi, karakter yang baik. Jadi ini tugas yang cukup berat. Jadi sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui pelbagai penetapan memastikan yang falsafah pendidikan negara ini dicapai melalui semua aktiviti yang diadakan di sekolah. Dan siapa tonggaknya? Tonggaknya ialah guru. You talk about school is not about the building. The building cannot give you knowledge. It's the person who is known as teacher. The only person who can make a difference in your life, at school life, is teacher. It's not the buildings, it's not the football field. Okay, those things are there to support. Those are just accessories to support the teaching and learning process. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Guru sebagai manusia dapat menggerakkan kamu daripada kejahilan, kegelapan kepada kecerahan, kepada cahaya, kepada ilmu, kepada manusia yang bukan saja berilmu tetapi juga mempunyai sasiah yang tinggi. Okey, tengok peranan guru. 1, dia pergi sekolah
Dia pergi sekolah, pelajar pergi sekolah untuk dapat pendidikan. Daripada pendidikan, dia mesti mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Jadi nak jadi anggota masyarakat yang berguna, ilmu semata-mata tidak cukup. Jadi guru ada peranan lain untuk mengisi pelajar itu dengan kepribadian yang tinggi, sasiah yang tinggi. Sasiah pribadi same meaning. In English is character. You go to school for two reasons. One is academic. You want to learn something. You want to learn science, maths, languages. One more thing is to build your character so that you become someone who has the right attitude towards society. That's very important because whatever you do, you still have to deal with society. So you macam lebih-lebih lagi macam era COVID sekarang, COVID-19 sekarang. Kita perlukan insan-insan yang sensible. You know, we need sensible people. People who think properly. You don't think properly, susah. Negara yang hebat seperti Amerika pun terpaksa buat iklan melalui media sosial. We are in this together. Tak faham ke we are in this together? Tak faham ke? Masih tak faham ke? Kita kena tunggu orang datang depan rumah kita rebah dan mati baru kita tahu ke COVID ni boleh membunuh. Jadi manusia hari ini perlu bertanggungjawab selepas era COVID ni tak tahu sama ada era selepas COVID, saya tak tahu. Tapi jika ada, manusia sudah perlu berubah kerana kehidupan dalam dunia ini bukan lagi suatu aspek yang menyendiri kita yang boleh kita buat seorang-seorang. Tak boleh. Kita adalah kehidupan bermasyarakat. Penjarakan sosial satu bukti yang kita perlu hidup dan meneruskan kehidupan di planet ini sebagai manusia. Untuk terus hidup, kita perlu pelbagai perubahan yang perlu dibawa. Jadi siapa boleh bawa perubahan dengan cepat? Siapa boleh bawa perubahan dengan masalah yang minimum? Ialah orang yang ada ilmu. Orang yang ada knowledge, kita bagi tahu kepada dia, sabun ni boleh bunuh virus COVID, dia akan rajin cuci tangan. Tak ada masalah. Orang yang ada otak, ada ilmu, senang kita nak kontrol dia. Sebab dia tahu setiap implikasi daripada aktiviti yang dia buat. Orang yang tak ada ilmu, susah. Susah. Sebab dia ingat, dia pandai sangat. Bila dia ingat, dia pandai sangat, susah. Susah kita nak bekerja. Dan lebih baik lagi dalam masyarakat, aspek sosial ini dalam masyarakat kita perlukan manusia yang ada karakter, manusia yang ada ilmu supaya masalah yang dihadapi oleh orang lain dianggap sebagai masalahnya sendiri, maka dia dapat memberikan sumbangan yang terbaik. Okey, hari ini apa sumbangan kita yang terbaik? Duduk diam-diam kat rumah kan. Apabila kita duduk diam-diam kat rumah, kita pastikan COVID-19 tidak merebak, tidak menular. Okey, sebab COVID virus itu memerlukan pengangkutan. Dan pengangkutan itu adalah manusia. Bila kita sedar ni, kita kontrol kita punya pergerakan, maka kita boleh atasi masalah ini. Ada chance lah untuk kita atasi masalah ini. Semua ni boleh berlaku. Kerajaan buat kempen, media sosial, media massa, pemimpin politik bagi ceramah hari-hari dalam media. Kenapa? Kerana kita nak bagi apa kepada masyarakat? Kita nak bagi ilmu. Sebab apa ilmu sekarang? Sebab di sekolah kita tidak mengajar tentang COVID. Masa kita belajar di sekolah, kolej, universiti tak ada COVID. Sekarang ada. Jadi pengajaran hari ini guru, menteri, malah Perdana Menteri pun terpaksa menjadi guru hari ini. Menerangkan sedikit demi sedikit tentang apa yang harus dibuat, tidak harus dibuat, jangan ke sana kemari. Semua Perdana Menteri terpaksa tekankan kerana masyarakat belum faham keseriusan masalah ni. Banyak masyarakat tak faham. Okey, kembali kepada guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Kita cari guru untuk apa? Untuk ilmu. Apabila kita ada ilmu, mudah kita nak bina generasi baharu. Generasi baharu ni maknanya generasi yang lahir daripada sekarang mestilah generasi yang beberapa peratus lebih baik daripada generasi terdahulu. Tengok, saya generasi terdahulu. Saya macam ayah kamu, ibu kamu generasi terdahulu. Kamu sekarang teenagers, okay? Remaja, anak remaja, generasi akan datang. You guys supposed to be at least 20-30% better than us. Then it makes sense. All the sacrifices we made, all the technologies we have found, if it doesn't make you better person, better generation than us, then what's the point? What is the point? I'm asking, okay? So you sepatutnya jadi lebih bagus.
You have to take charge that you must tell yourself, I'll be better than my father, I'll be better than my mother. If every one of us become better than our father and mother, better in what way? Dalam pencarian ilmu dan dalam segi karakter. Jangan ada ilmu saja jadi ego, tidak berguna kepada masyarakat. Kita ada ilmu, kita sedia, sanggup memberikan sumbangan dan buat yang terbaik apabila berdepan dengan sesuatu masalah. Kehidupan kita ni banyak bergantung pada era kita hidup. Era sekarang, era COVID, macam mana nak hidup, macam itulah kena hidup. Orang yang boleh buat perkara ini dengan mudah adalah orang yang berilmu. Dia tahu kalau dia ubah gaya hidup dia sikit, bahaya menanti dia. Bukan saja untuk diri sendiri, malah untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Jadi guru, sekali lagi, memainkan peranan bukan saja dalam memberikan pendidikan, tetapi juga dalam melahirkan insan itu untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Okey, satu lagi peranan guru, lihat. Daripada pendidikan, guru juga memberi sumbangan dalam bidang ekonomi. Tanpa guru mana ada orang yang boleh memenuhi peluang-peluang pekerjaan yang wujud dalam bidang ekonomi. Okey? Mana ada jurutera, engineers, mana ada doktor, mana ada peguam. Semua ni siapa yang lahirkan? Guru yang lahirkan. Masing-masing ni, semua banyak bidang lagi. Semua ni dihasilkan oleh guru. Jadi guru memainkan peranan yang amat penting dalam melahirkan satu generasi baharu yang bakal memikul tanggungjawab dalam bidang ekonomi negara. Dan ekonomi hari ini berada dalam keadaan yang begitu teruk. Ini kita tak tahu dalam 2-3 bulan lagi apa yang akan berlaku. Apa industri yang akan berterusan, apa industri yang terpaksa menutup, menggulung tikar. Tahu menggulung tikar? You close your business, you bankrupt, you sudah tak boleh bayar gaji kepada pekerja, you tak boleh bayar sewa, you terpaksa tutup. Kita menghadapi risiko ini, banyak bisnes menghadapi risiko ini hari ini kerana COVID-19. Orang tak boleh kerja, orang tak boleh buat bisnes, tak boleh buka bisnes dan sebagainya. Jadi kita berada pada masa yang cukup mencabar. Tapi apa jua cabaran yang mendatang apabila kita tingkatkan diri kita dari segi ilmu satu dan dua dari segi karakter sasya, kita boleh mengendalikan situasi, berpandukan situasi, kita buat apa yang terbaik. We can always do only our best. Okay, and our best we can increase, we can upgrade by upgrading our knowledge. And who plays the role? Teacher. Without teacher, nothing will happen. Okay, alright. Dan bidang industri ini berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi dengan industri ini berkaitan, kamu boleh tulis dua perenggan. Okey. Saya hanya nak bagi share satu pendekatan. Melalui teknik kita cari idea. Okey, kita jangan pergi ke Dewan Peperiksaan guna cara-cara yang konvensional, cara dulu-dulu yang kamu cari isi yang akhirnya tidak begitu matang dan dia tidak ada pembahagian yang jelas. Sekarang tengok ada pembahagian. Minimum ada 3 isi penting. 3 minimum penting. 1, peranan guru dalam bidang pendidikan dalam melahirkan insan yang berilmu, akademik. 2, peranan guru dalam bidang sosial, melahirkan anggota masyarakat yang mulia, yang seimbang. Okey, ini kita gunakan co-curriculum di sekolah untuk memastikan pelajar itu seimbang, bukan hanya dapat A saja, tapi ada karakter. Okey, dan satu lagi ialah peranan guru dalam bidang ekonomi supaya enjin ekonomi kita akan terus bergerak untuk melahirkan pendapatan, untuk mewujudkan pendapatan negara, mewujudkan peluang pekerjaan, perniagaan, pelaburan, semua bidang itu berkaitan dengan ekonomi negara. Jadi saya ambil tema Hari Guru, saya kaitkan dengan 3 bidang penting. 1 ialah pendidikan, sosial, ekonomi, dan ekonomi berkaitan dengan industri. Okey, dari segi politik, okey, tak tulis pun tak apa, tapi banyak hari ini banyak ahli politik pun yang biasanya akan berterima kasih kepada guru mereka kerana tanpa guru mereka juga tidak mungkin mencapai apa jua yang telah dicapai dalam kehidupan mereka. Okey, ahli politik pun memang akan, tapi saya tak nak sentuh hari ini politik, saya tak nak sentuh lah, tak sentuh pun tak apa. Kamu sudah ada di sini daripada pendidikan, sosial, ekonomi dan industri.
boleh tulis 3, 4 ataupun 5 isi tentang, saya ringkaskan, berguru demi ilmu bina generasi baru ni. Bina ni merujuk pada peranan. Jadi karangan ini secara langsung merujuk pada peranan guru dalam mewujudkan generasi baharu. Peranan guru dalam mewujudkan generasi baharu, dan ini hanya boleh dicapai dengan pemberian ilmu. Jadi dari sudut pelajar, kita kena berguru. Siapa guru tu? Siapa jua yang mengajar kita sesuatu yang kita tidak tahu adalah guru. Ini anak saya mengajar saya penggunaan satu application. Anak remaja saya mengajar saya cara guna satu application. Dialah guru saya. Saya kena respect dia lah. Sebab dia yang memberikan, dia yang menanggalkan kegelapan saya dalam bidang itu. Jadi, whoever teaches you anything, they immediately qualify as a teacher. So we must have respect for them. And our teachers from Standard 1 to Form 5, Form 6, even at university level has done so much. Okay? So don't think that they are irrelevant in your life. No, without them, where will you be? Where will you be? You'll be zero. Okay? Without your Standard 1 teacher, without a person who taught you you started everything with A. Kalau tak ada orang itu, kamu tidak mungkin belajar pelbagai bidang ilmu yang kamu belajar hari ini. Jadi kita kena ada penghargaan. Jadi nak memberikan penghargaan itulah, maka setiap tahun kita menyambut Hari Guru dan kita ada temanya sendiri, logonya sendiri. Semua ini adalah untuk penghargaan kepada guru. Okey? 2020 sambutan Hari Guru memang tak seronok lah, sebab semua guru berada di rumah. Tidak dapat diadakan sebarang rancangan sambutan di sekolah-sekolah. Tapi tak mengapa, apabila tiba masanya kita boleh buat. Sekarang yang penting ialah kita memastikan kita selamat. Jadi saya pun kongsi semua ilmu saya sekarang only melalui YouTube videos. Kita tak boleh buat tuition dan sebagainya. Yang dibuat tuition pun melalui WhatsApp saja. Jadi kita buat, saya periksa karangan student. Baguslah, saya rasa seronok buat kerja ni. Saya rasa cukup seronok kerana you tak boleh lari. Okay, because I read your essay word by word, you cannot run. I know what you need, what kind of input you need to improve. Okay, alright. So berguru demi ilmu bina generasi baru, blur soalan tu blur. Soalan yang blur tu kita buka pada satu keyword, peranan guru. Okay, kita buka peranan. Perkataan ini menjadikan lebih jelas. Tajuk tu lebih jelas. Tadi blur sangat, sekarang dah jelas. Peranan dalam bidang apa? Pendidikan 1, 2 sosial, 3 ekonomi dan industri. Jadi kalau kamu tulis macam ni, mudah dapat idea, boleh kembangkan idea dengan mudah. Kalau tidak, full blur lah. You don't know from where to start also. Okay? So ingat, berguru demi ilmu, bina generasi baru, tema Hari Guru 2020. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada semua guru saya yang secara langsung dan tidak telah memberikan pelbagai pengajaran. Okey, terima kasih cikgu.